si Haziq ni. So tengah si Haziq ni letak air, nak isi air dekat water cooler tu, tiba-tiba dia dengar budak yang ditegur tadi, yang tak bersuara tadi, cakap, hati-hati, tempat ni keras. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam satu lagi video Feed Scream Malam Sepi berteman kembali. So bila korang tengok video ni, maka telah bermulalah PKP. And aku ucapkan selamat ber-PKP kepada korang semua. Kita masih belum menang dan aku harap tahun 2021 menjadi satu titik perubahan yang lebih baik untuk kita semua. So sebenarnya untuk minggu ni tak ada apa-apa update pun, melainkan rambut aku yang panjang and tak potong-potong Oh, dan lagi satu, bila PKP dah start, so mungkin ada kenalan atau member-member kita yang tersekat dekat IPT, yang terkandas. So apa kata kita temani malam sepi diorang kat sana dengan sequel bagi kompilasi terdahulu yang aku buka semula malam ni, iaitu 3 kompilasi kisah seram IPT Part 2. So kepada penonton Kim Bayu ataupun adik-adik yang tengok video ni yang mungkin tak tahu apa tu IPT. So IPT ni adalah singkatan bagi Institut Pengajian Tinggi. Maknanya lepas dia habis tingkatan 5, dah habis ambil SPM, maka bermulalah pengajian Institut Pengajian Tinggi. Tak kisahlah sama ada ambil tingkatan 6 ke, ambil diploma ke, ambil matrikulasi ke, kesemua itu adalah institusi pengajian tinggi. Okay, so kita start dengan kisah pertama malam ni, iaitu kisah yang dikongsi oleh Kim Bayu yang aku bagi nama sebagai Tok Tok Tok. So kisah Tok 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 ni terjadi kepada salah seorang Kim Bayu yang dikenali sebagai Aib. So si Aib ni tinggal satu bilik bersama dengan kawan dia, iaitu Fik. So nak dipendekkan cerita, satu malam si Aib ni nak masuk tidur dengan Fik. So masa dia nak pergi tidur ni, si Fik ni tiba-tiba dia hidupkan radio and dia buka alunan ayat-ayat suci Al-Quran. So bila dia buka macam tu, si Aib ni macam pelik apa hal kan, tiba-tiba buka malam ni kan. Si Fik ni nyatakan yang dia rasa dekat dalam bilik tu ada macam gangguan yang menyeramkan. Aku tak tahu mungkin dia pernah kena kacau ke tak kan, tapi dia rasa macam tu lah, dia rasa seram. And then masa dia dah buka ayat-ayat suci Al-Quran, dia buka, lepas tu masuk tidur lah. Lepas tu dia lagi satu, kalau tengah malam nanti ada orang ketuk pintu, jangan buka tau, jangan buka. Lepas tu dia masuk tidur. So si Aib dengan si Fik ni pun masuk dah tidur. So kalau tak silap dalam pukul 3 pagi macam tu, Aib terbangun. Aib terbangun sebab apa? Sebab perut dia memulas. Perut dia memulas, dia ambil air kat atas meja dia minum jap. Lepas tu dia keluar daripada bilik. Masa dia keluar daripada bilik tu, dia dengar ayat-ayat suci Al-Quran, alunan ayat suci Al-Quran yang Fik pasang tadi, tiba-tiba berhenti. Bila dia kata tiba-tiba berhenti, maknanya dia bukan macam kalau kau bangun tidur pukul 3, lepas tu kau dah tak dengar alunan ayat suci Al-Quran tu, kita boleh rasa macam ayat suci Al-Quran tu dah habis main so radio tu dah berhenti. Tapi masalahnya dia dengar ayat tu tengah dialunkan, tiba-tiba berhenti. So dia macam radio habis bateri kot. Dia macam sedap ke hati lah. So si Aib ni pun nak pergilah dekat pintu utama sebab nak pergi tandas kan. So masa dia pergi, korang bayangkan, masa nak pergi, lampu tak buka. Masa nak pergi, jalan, nak buka pintu, baru tangan ni nak pegang tombol pintu, tiba-tiba
Sangat si Aib ni, belum sempat dia nak pegang tombol pintu, tiba-tiba dia dengar bunyi tok, tok, tok. Ada orang ketuk dari luar bilik rumah dorang. Dan ketukan tu, setiap kali Siri ketukan akan disusuli dengan 3 kali ketukan. Lepas tu senyap, 3 kali ketukan. So macam ni. Macam tu. Dan bunyi tu makin lama makin kuat. So si Aib ni, dia macam, siapa tengah-tengah malam ni? Aku tak tahu dia dah lupa ke apa yang si Fik tu pesan. Dia buka, tak ada orang ni. Dekat luar tak ada orang. Padahal tadi ketuk, bukan main. Tiba-tiba buka, tak ada orang. So dia macam, budak-budak ni. Dia terus gerak ke tandas. And habis dia selesai buang hajat dia, dia balik semua dia ke dalam bilik. So dia masuk je rumah dia, dia tutup pintu, bam. Tiba-tiba dia dengar lagi bunyi tok, tok, tok. So dia macam dia pun dah cuak sebenarnya dalam tu. Sebab mungkin dia dah teringat pesan si Fik ni kan, jangan buka, tapi dia dah buka lah. So dia pun datang lah dekat Fik. Dia lari kat Fik dia, Fik, biar dia ketuk pintu tu. Nak dijadikan cerita macam tu lah. Dia kejut Fik ni, tapi Fik ni tak bangun. So Fik ni tak bangun. So dia macam, dia buat keputusan untuk tengok lah siapa tu. Dia terus lari dekat pintu tu. Dia buka. Lepas tu dia jerit, "Woi, yang kacau aku lah, nak tidur ni." Macam tu. Lebih kurang macam tu lah dia cakap. Bila dia dah cakap macam tu, baru tersentak kat kepala dia. Waktu tu cuti Sam 2. Semua orang balik. Dekat blok dia tu semua orang balik, kecuali si Aib dengan Fik. Sebab kan diorang tak balik sebab tak ada duit. Lepas dia dah macam dah cuak, dia tutup pintu. And then dia masuk dalam bilik dia. Dia laju-laju masuk dalam bilik dia. And then dia masuk, dia tutup pintu bilik dia. Dia naik atas katil. So dia naik atas katil, dia selimut lah, dia selubung. And then dia dengar ada suara macam tu, macam bunyi perempuan menangis. So dia macam tengah selubung ni, dia macam dia buka. Situasi bilik dia, kalau korang boleh bayangkan, katil sebelah kiri katil si Aib, sebelah kanan katil si Fik. Dan di bawah kaki diorang tu ada locker and meja study. Yang aku bayangkan macam tu lah. So bila dia bangun tu, dia cuba cari dari mana arah bunyi perempuan menangis tu. Dah lah, blok tu tak ada orang dah, tapi dia dengar ada bunyi perempuan menangis. So dia pun amati bunyi tu. Dia dengar, dia baru perasan. Dia baru perasan bunyi tu dekat tepi loker dia. So bila dia bangun terus nampak tau, nampak loker dia. Dia kata dia nampak, dia nampak ada perempuan tepi loker, baju koyak-koyak, tengah menangis. Kalau kau main, kau macam rambut panjang, nampak mata dekat tepi loker. Memang time tu apa lagi, si Ajib ni bangun, dia pergi katil sebelah, pergi tidur dengan si Fik ni. Punyalah takut sampai dia tertidur. So nak dijadikan cerita, keesokan harinya si Aib ni pun tanya si Fik kan, Kau tak dengar ke malam tadi bunyi pelik-pelik? Aku kejut kau tidur mati apa malam tadi? Tapi jawapan Fik ni yang lagi menyeramkan. Dia kata, "Ya, aku dengar kau kejut aku semalam. Aku dengar bunyi-bunyi tu semua. Tapi aku tak nak bangun. Aku takut. Sebab masa kau tidur, maknanya sebelum dia bangun pukul 3 pagi pergi tandas tu, aku nampak ada benda duduk atas katil kau. Ada benda duduk atas katil kau." So bila dah cakap macam tu, diorang pun dah tak tahan. Diorang bagi tahu warden.
So warden ni pun panggil lah orang luar untuk bersihkan blok sekolah tu. Dan ustaz yang tolong bersihkan tu, dia kata benda tu, makhluk tu memang dah ada dekat dalam blok ni, dan dia dah tinggal lebih dalam 100 tahun macam tu. So mungkin lah si Aib ni dia share kot katil tu dengan benda tu. So bagi aku, untuk kisah pertama malam ni, kisah tok ni, memang kalau korang ada kat situasi si Aib ni sendiri, kalau aku pun lah, aku rasa macam memang tak boleh tahan dah. Esok tu memang ambil Grab lah, tak ada duit pun pinjam member lu balik. Sebab sanggup ke korang nak share lagi satu katil untuk satu malam bersama dengan benda tu? So macam mana? Kisah pertama seram ke tak seram? Kalau korang rasa seram atau macam kalau opening pun dah macam ni, apa kata tengok next video. Tapi sebelum tu, korang pergi bawah sekejap. Yang belum subscribe, like, comment and share. And jangan lupa hit notification button, so bila kita orang update video-video baru, korang takkan terlepas informasi daripada Physics Scream. Lagi satu, kalau korang sudi lah, kalau korang sudi, bolehlah follow IG Zikri, boleh follow IG aku yang tak banyak follower tu. Dan aku nak bagi tahu, setiap kali ada video baru, aku akan update link terbaru tu dekat bio Instagram. So korang boleh check kat situ. Okay, so tanpa buang masa, jom kita ke kisah kedua malam ni. Kisah yang aku bagi nama Tingkap yang Terbuka. So kisah Tingkap yang Terbuka ni adalah kisah yang dikongsi sendiri oleh Kim Bayo, yang dikenali sebagai Faisal. Dan untuk pengetahuan korang, si Faisal ni dia ada hantar banyak atau kisah seram. Kalau tak silap aku, sekarang dah 5 Sekarang dah 5 kisah seram, dan hampir kesemuanya berjaya untuk diketengahkan dalam Physics Scream. So kalau korang nak jadi macam Faisal, korang boleh hantar kisah-kisah seram korang dekat kita orang. Alamat email kita orang akan bagi di hujung video. So balik kepada kisah Tingkap yang Terbuka ni. So si Faisal ni dia melanjutkan pengajian di salah sebuah universiti di Pahang. Dan dikatakan yang kolej kediaman yang diorang duduk ni, di kawasan belakang diorang tu adalah hutan, ada jalan raya yang penuh dengan semak samun, macam tu lah. Senang cerita, dia punya universiti ni memang dikelilingi hutan lah. So satu malam, si Faisal bersama roommate dan member dia ada kelas malam. So diorang pun dah siap-siap lah nak pergi kelas sama-sama, sebab diorang ni satu kelas. Tapi sebelum diorang turun, ada salah seorang daripada kawan diorang ni nak jemur kain, nak jemur baju-baju dia. Mungkin dia dah basuh, baju-baju dia dah kering kan, tapi mungkin lembab. So dia pun buka tingkap, and then dia jemur kain. So lepas dah settle semua, diorang pun pergi turun lah. Diorang pergi turun and nak pergi ke kelas. So sesampainya diorang nak masuk ke dalam kelas, lecturer diorang suruh tunggu dekat kafe. Sebab mungkin dalam kelas diorang tu ada orang yang still belajar lagi, kelas diorang belum habis, ataupun mungkin kelas tak buka lagi. So si Faisal dengan member dia pun tunggulah dekat kafe. So nak dijadikan cerita, tengah-tengah diorang tunggu ni, barulah si kawan Faisal ni teringat, Faisal, kau ada bawa borang tugasan yang lecturer bagi petang ni? Lepas tu si Faisal ni macam, Aish, ke atas doh. Aduh, dah lah malas nak ambil, sebab kelas dengan kolej kediaman diorang tu jauh, nak naik tangga lagi. So diorang memang penat lah. So diorang macam, okay, tak apa. Okay, si Faisal dengan member-member dia ni macam, okay, tak apa, kita decide seorang je yang akan pergi, sebab malas nak pergi ramai-ramai. So seorang je akan pergi, tapi siapa? So diorang fikir, sebab diorang ni suka letak file tu di satu tempat bersama-sama tau. Maknanya berlonggok lah bila diorang letak file tu. Dan pada ketika tu, yang pegang adalah Faisal. So diorang, Faisal, kau yang pegang yang file, kau pergi. Dia suruh si Faisal yang pergi. So si Faisal ni macam, apa ni, tak talilat lah, gentle lah, lat talilat. Sebab dia pun malas lah juga nak ambil kan. So diorang pun macam, okay, jom lat talilat. Faisal ni dalam tak nak, okay, jom kita main lat talilat. Lat talilat, tali tamplum. Si Faisal ni kalah. So si Faisal ni kalah, dia dah terpaksa ambil semua file-file tu seorang diri. So bila dah ditentukan, dia pun pergilah. Dia pun pergi seorang-seorang
pergi kat kolej kediaman dia. So bila dia pergi dekat kolej kediaman, pada waktu malam, dia suasana dia lampu banyak tak buka. Sebab ada kelas kan, lampu banyak tak buka. And kalau lampu ada pun mungkin satu je yang buka. So dia daripada bawah, daripada ground floor tu nak naik atas, dia nak naik tangga. Baru nak naik tangga dia dah jantung dah berduk kencang dah takut tak dia pun naik dia pun naik tangga. Naik tangga, dia terkejut sebab dia pasti, dia dah sure dia dah yakin sebelum diorang turun tadi dia dah tutup lampu, babe. Tapi dia nampak dekat bawah ruang, ada sikit ruang kat bawah pintu bilik diorang tu, lampu terbuka. Bukan tak terbuka, berkelip-kelip. Macam seolah-olah ada orang main daripada dalam, tutup buka tutup. Tapi macam biasalah, si Faisal ni dia nak tenangkan diri dia. Dia bersangka baik. Oh, lampu rosak. Dia pun buka pintu. Dia buka pintu, lampu berkelip-kelip. Lepas tu dia buka, lampu menyala, tak tertutup dan tak berkelip dah. So macam bila kau masuk tu, ada orang macam terus padam lampu. Si Faisal ni dalam keadaan, korang boleh bayangkan tak, bila korang dalam satu tempat yang cerah, lepas tu lampu tiba-tiba tertutup, mata akan ambil masa tau untuk adjust, nak fokus dalam gelap. So dalam keadaan macam tu, si Faisal ni macam tengah nak fokus apa yang ada dalam gelap, tiba-tiba dia nampak ada kain yang kawan dia jemur sebelum diorang turun tu, ada kat tingkap. And then dia nampak kain tu kan putih, tapi yang peliknya kain tu bertenggik. Kain tu duduk bertenggik, ada rambut panjang. And dikatakan mata dia merah. So mungkin merah tu macam yang, kau tahu tak kalau orang tersangat marah ataupun orang tengah menangis, mata dia macam yang merah, tengah tengok si Faisal. Si Faisal ni apa lagi, dia lari Dia tak sempat nak ambil file semua, dia lari. Dia turun tangga, dah terjatuh. Dia dengar benda tu dah mengilai ke atas, dah gelak-gelakkan dia. Lepas tu dia pun lari. Selalunya kalau kita macam, kalau aku rasa kita pergi surau nak tenangkan diri ke ataupun cari member. Tapi tak, dia ni pergi kelas. Memang top student dia ni pergi kelas. Dia pergi kelas, masuk dalam kelas, bersyarah tanya sebab muka dah pucat ni. Kenapa ni? Awak kenapa ni? Tak jawab. Sebab dia time tu dia dah macam blur dah. Mungkin terkejut sangat, dia dah blur, dah blank. Sampai habis kelas, and member dia bawa dia balik ke kolej bilik kediaman orang tu So bila dah keadaan dah tenang sikit, barulah dia buka cerita benda apa yang dia nampak. And start daripada tu, diorang takkan tinggalkan kolej kediaman atau bilik kediaman diorang, melainkan dalam keadaan tingkap tertutup. So untuk kisah si Faisal ni memang seram kalau kau dah nampak benda tu, kira seram Bagi aku macam agak bernasib baik untuk si Faisal ni. Bila dia buka, dia nampak benda tu dah bertenggik kat atas tingkap. So kalau kau bayangkan, dia buka pintu, dia nampak benda tu tengah main lampu dekat tepi, tengah buka lampu. Lepas tu terus dia merangkak, dia pergi kat tingkap sebab nak keluar. Itu memang lagi seram. Tapi tak apa, kita terus ke kisah terakhir untuk malam ni. Kisah yang bila aku baca tu macam serius So jom kita ke kisah terakhir malam ni. Kisah yang aku bagi nama The House ni. So kisah The House ni terjadi kepada salah seorang kimbayu yang kita bagi nama sebagai Haziq. So Haziq ni, dia dikurniakan kebolehan atau anugerah di mana dia boleh nampak benda yang orang lain tak boleh nampak. So dia kata memang dia dah selalu borak dengan benda ni. Dari kecil dia memang borak, and dia siap boleh ajak benda tu masuk rumah sebab nak main. So benda ni berlarutan daripada kecil sampailah dia umur 11 tahun. And bila keluarga dia tahu, keluarga dia bawa dia pergi berubat, and alhamdulillah mata dia atau hijab dia dapat ditutup. Tapi kisah seram The House ni terjadi semasa si Haziq ni melanjutkan pelajaran di salah sebuah
universiti tempatan. Nak tersebut nama universiti tu. Pengalaman seram ni terjadi masa Haziq ni mengikuti kursus Kesatria Negara. So kalau korang tak tahu apa tu Kesatria Negara, Kesatria Negara ni aku tak pasti ada kat semua universiti ada ke tak. Tapi Kesatria Negara ni adalah satu aktiviti kurikulum di mana korang akan dilatih menjadi macam komando ataupun askar, lebih kurang macam tu lah. Korang akan berkawat, masuk hutan and bertempur kan. So nak dijadikan cerita, si Haziq ni join kursus Kesatria Negara ni. Dan untuk pengetahuan korang, Kesatria Negara ni wajib diambil walaupun 1 sem. Okay, menurut apa yang dinyatakan oleh Haziq, bentuk kolej kediaman atau bilik kediaman yang diorang menginap tu, yang aku dapat bayangkan adalah dia macam satu blok. Bilik diorang ni adalah bilik paling hujung. Sebelah diorang tu tandas, dan di antara bilik diorang dan tandas tu ada tangga untuk turun ke bawah lah. So macam tu. Dan dikatakan memang seram sebab ada satu pokok besar. And ya kau faham lah, bila ada pokok besar dekat dengan tandas pula tu memang seram lah. So macam yang aku bagi tahu tadi, si Haziq ni join kursus Kesatria Negara. So aku pernah join kursus Kesatria Negara. Dan kalau korang ikut kursus ni, korang akan dibawa keluar. Korang akan dibawa keluar daripada korang, daripada kolej korang. Seawal dalam macam pukul 5:30 pagi macam tu, korang dah kena keluar, naik bas and pergi ke satu tempat untuk dilatih lah, buat semua aktiviti, kemudian malam baru balik. So nak jadikan cerita, si Haziq ni dan kawan-kawan dia bila dah habis buat aktiviti kursus Kesatria Negara tu, diorang pun balik kolej and masuk bilik kediaman diorang dalam pukul 12 macam tu. So agak lewat lah. Balik-balik je diorang terus kilatkan boot diorang. Orang-orang yang join kursus Kesatria Negara ni memang agak macam disiplin lah. So diorang pun bersih, diorang pun kilatkan boot diorang, gosok baju semua untuk aktiviti esok lah. So tengah duk bersiap, gosok baju, kilatkan boot semua bagai, sedar tak sedar dah 2:30 pagi babe. So 2:30 pagi si Haziq ni tiba-tiba haus. Tekak dia haus lah. So dia macam weh korang, aku nak turun jap, nak minum air je lah dekat water cooler. So diorang ada water cooler dekat bahagian bawah blok diorang. So si Haziq ni pun nak pergilah. Nak pergi, nampak koridor gelap babe. Sebab dah 2:30 pagi, siapa je yang berjaga kan. Blok dah gelap, lampu ada pun macam tak membantu. Dia pun nak turun tangga ni, tangga yang orang dah tak guna tau. Yang dekat sebelah tandas tu, tangga tu orang dah tak guna. So dia macam weh korang, jom tunggu aku jap, nak minum air lah. Tapi yang mengecewakan adalah member-member si Haziq ni tak nak teman dia babe. Teman tak teman, dia ni dah haus gila. So dia pun macam lantak aku redah. Dia pun turun tangga sebab nak pergi ke water cooler tu lah, nak minum air. So si Haziq ni pun turun lah. Turun. Dia nampak dekat water cooler tu ada lelaki tengah isi air juga. So dia macam, okey cantik, nasib baik ada orang. So dia pun pergi lah, pergi dekat lelaki tu lah nak isi air. So dia pun beratur lah belakang lelaki tu, tunggu kan, tunggu budak ni isi air. So tunggu, berdiri, tunggu. Si Haziq dalam hati, ai Mamat ni lambat gila isi air kan. Nak cakap banyak sangat isi air, 2 botol je. 2 botol tu pun mungkin 2 botol yang kecil lah. So dia macam, aish, tak boleh jadi, aku dah haus gila ni. Lepas tu dia pun tegur lah, bro, lambat benar aku isi air, cepat sikit boleh tak? Aku dah haus ni. Tapi laki tu tak jawab apa-apa weh. Laki tu tak jawab apa. Dia punya dah tegur kan. Laki tu senyap ke tengah isi air. Lepas tu dia macam, ai, takkan tegur sikit sentap kan. Bukan apa bro, aku dah haus gila ni, tu aku suruh kau cepat tadi. Orang tu, budak tu still tak layan dia. So dia pun macam, hantar kau lah. Macam tu lah, dia pun tunggulah. So budak tu lepas dah selesai isi air, dia pun bergerak lah, naik tangga nak ke tingkat atas kan. So tibalah giliran si Haziq ni. So tengah si Haziq ni letak air, nak isi air dekat water cooler tu, tiba-tiba dia dengar laki budak yang ditegur tadi, yang tak bersuara tadi, cakap,
hati-hati, tempat ni keras. Dia boleh cakap macam tu. So si Haziq macam tersentak. Dia pandang budak tu tak ada. Budak yang cakap hati-hati, tempat ni keras, dah tak ada. So dia macam, okay, dalam hati si Haziq dah, okay, tak apa Zik, kau penat sangat ni, sebab tu lah kau tak perasan dia pergi. Kau tak apa. Ni biasa, ni benda biasa. So dia pun isi air. Tengah-tengah dia isi air, tengah si Haziq ni isi air, korang boleh bayangkan, dia dah cuak dia isi air. Dia dengar, cepat sikit boleh, aku dah haus. dia cakap tu, dia dengar suara tu dekat belakang dia yang tak ada orang. So dia macam, dia pun dah macam astagfirullah. Dia dah tahu belakang dia tak ada orang. So dia macam, dia kata nak isi air, botol dia lambat sebab botol dia tu besar daripada 1 liter. So dia macam, baru separuh dia lantak tutup. Dia pun nak gerak laju dia gerak sebab dia tahu belakang dia ni dah something So masa dia tengah gerak, tiba-tiba dia dengar, nak balik dah, takut ke? dia cakap macam tu. So dia So dia dengar sayu je. Terus terlepas bot, and then dia pun lari Dia lari masuk dalam bilik kediaman dia tu. Member dia dah nampak dia macam tercungap-cungap, muka pucat. Terus member dia ni yang tak nak temankan dia tadi tu bacakan surah, senangkan dia. And selepas je daripada kejadian tu, si Haziq ni pun demam seminggu. And lepas dah reda, barulah dia buka cerita pasal apa yang dia nampak dekat member-member dia. Dan untuk pengetahuan korang, si Haziq ni cakap yang dia masih boleh nampak benda-benda ni, cuma hijab dia ni terbuka sikit je. So dia tak nampak direct, tapi dia boleh nampak melalui ekor mata ataupun hujung-hujung mata macam gitu. So itu je 3 kompilasi kisah seram IPT part 2. Kalau korang nak part 3, jangan lupa drop komen kat bawah. Maafkan suara aku tak tahu kenapa, tapi rasa macam sesema pada. Kalau korang ada kisah seram yang korang nak kongsi, tak kisah kisah seram masa tadika ke, kisah seram 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, 70 tahun lepas ke, yang korang nak share dengan Physics Scream, korang boleh email kat kita orang dekat physicscream@gmail.com, fi2ik scream@gmail.com. Okay, so aku rasa sampai situ je kot. So sebelum kita berpisah, aku nak ingatkan kepada korang, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment and share. Jangan lupa hit notification button, so bila kita orang update video-video terbaru atau perkara yang lain daripada lain dalam fizik, korang takkan terlepas informasi daripada kita orang. Okay, kalau korang nak ikuti perkembangan kita orang yang tak berapa berkembang ni, korang bolehlah follow kita orang dekat IG. Link ada dekat bawah. Korang juga boleh cari kita orang ataupun ikuti kita orang dekat Facebook. Okay, itu saja. Selamat ber-PKP kepada pelajar-pelajar IPT yang terkandas ataupun masih duduk dekat kolej kediaman korang. Jangan lupa terus saksikan Physics Scream untuk menemani malam-malam sepi korang. Okay, so itu je. Kamsahamnida, Miane, Annyeong.